السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Saya atas ini berima barisan ahli jurukuasa Masjid Setia Alam, tuan-tuan dan puan-puan, para tetamu Allah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bertemu sekali lagi menyambung pengajian kitab kita, tajuk yang telah dinyatakan oleh imam tadi, iaitu Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dihuraikan menurut kumpulan hadis Bukhari dan Muslim. Dalam kuliah bulan lepas, kita membincangkan tentang hendaklah kita, kalau sekiranya kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah kita mengucapkan perkataan yang baik. Kalau tak dapat, diam saja. Itu yang kita bincang dalam kuliah yang lepas. Sudah hadis itu bersambung lagi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan jirannya. Dan sesiapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan tetamunya. Jadi kita sambung, habiskan dua tajuk, iaitu pertama ialah memuliakan jiran, dan yang kedua adalah memuliakan tetamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibil jum wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Surah An-Nisa ayat 36, yang bermaksud, hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu apa jua. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takabur dan membanggakan diri. Jadi kita ni banyak nikmat, jangan kita sombong, kita takabur. Segala nikmat kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kita megahkan dulu. Tadi membaca ayat tu, watini wa zaitun ni tutup dengan summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan kemudian kamu akan ditanya atas nikmat yang kamu megah-megahkan dahulu. Allah Ta'ala beri kita macam-macam nikmat. Nikmat itu bukan kita gunakan, na'udzubillah, untuk beribadat kepadanya, tetapi digunakan untuk kemegahan diri sendiri. Na'udzubillah, tuan-tuan. Baik, daripada ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala memberikan banyak garis panduan, sebagai panduan kepada kita untuk hidup di atas muka bumi Allah ini. Yang pertama, Allah beritahu kepada kita, beribadatlah kepada Allah. Maksudnya apa yang kita buat ini
tidak seharusnya terlepas daripada rantaian ibadat. Ya, makan kita ibadat, niat kerana Allah supaya sihat, mulakan dengan bismillah, ya, rezeki yang halal, itu ibadat. Tuan-tuan datang ke masjid ini, ya, sama ada berjalan kaki atau naik kereta atau terpulanglah kepada kenderaan yang tuan-tuan miliki, itu juga adalah ibadat. Isi minyak, untuk sampai kemari, lepas tu balik belanja makan, singgah Hasan Bistro tu, ajak kawan-kawan makan dan sebagainya, itu semua ibadat, ya, yang sangat luas maksudnya. Jadi Allah beritahu kepada kita, hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Yang kita buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah beri ingatan kepada kita, jangan kamu sekutukan dia, ya? Kalau kita nak ibadat kepada Allah, tidak disekutukan dengan sesuatu. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Kahfi, ya, ayat yang akhir sekali, Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang ada hajat, ada niat, ada cita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dia beramal soleh dan janganlah menyekutukan sesuatu dalam ibadahnya, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, ya. Surah Kahfi yang selalu tuan-tuan baca tu pada malam Jumaat, ayat yang akhir, ya. Allah beritahu, kalau siapa nak jumpa aku dengan keadaan yang baik, boleh masuk syurga, beribadatlah kepada Allah. Dan ibadat kamu ni, ibadat kita semua ni kerana Allah Ta'ala, bukan disekutukan dengan yang lain-lain, ya. Itulah panduannya. Kemudian Allah beri lagi panduan yang lain dalam kehidupan kita, ya. Kamu hendaklah berbuat baik kepada siapa? Kerana buat baik itu adalah ibadat, ya. Berbuat baik kepada siapa? Pertama sekali Allah Ta'ala senaraikan situ, dia ada ranking ni, mana dulu mana kemudian. Yang pertama, buat baik kepada ibu bapa. Tak guna kita buat baik dengan masyarakat, tapi dengan ibu bapa kita sendiri kita berlaku sebaliknya. Yang kedua, kaum kerabat, ya, adik-beradik kita, saudara mara kita yang terdekat ataupun yang jauh, ya, sepupu kita, mertua kita dan seumpamanya, semua kaum kerabat kita, hendaklah kita berbuat baik. Nak buat baik macam mana? Menggembirakan hati mereka adalah satu kaedah berbuat baik, ya. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, kalau kamu diberi peluang duduk dalam Masjid Nabawi ini, Masjid Nabawi, Masjid Nabi tu, beribadat 1 bulan, tak keluar dalam tu, ataupun kamu keluar daripada masjid ini, ya, buat kebajikan, membuat sesuatu yang menggembirakan hati masyarakat, agak-agak kamu nak pilih yang mana? Kalau kita lah tuan-tuan, pilih yang mana tuan-tuan? Saya rasa kita pilih yang pertama tu, duduk iktikaf, baca Quran, berzikir. Tapi Nabi kata yang terbaik yang kedua, keluar daripada masjid, buat kebajikan yang menggembirakan hati saudara Muslim kita. Kita keluar ni, nanti jumpa orang yang lebih tua daripada kita, kita hormat dia, dia suka. Dia cari-cari selipar tak jumpa, kita sapa dia, ya. Sapa, bukan sapa makan malam, sapa, menyapa, kita sapa dia. Cari apa bang? Cari selipar ke? Jadi dia rasa kegelisahan dia itu dikongsi oleh rakan dan teman-teman dalam jamaah masjid ni, dia rasa gembira, ya. Gembirakanlah hati saudara Muslim kerana pahalanya sangat besar. Cara yang paling mudah yang kedua ialah dengan banyakkan bersedekah, membantu. Kalau saudara-saudara kita susah, kita bagilah sedikit bantuan. Tak semestinya dalam bentuk duit, mungkin dalam bentuk nasihat, mungkin dalam bentuk motivasi, mungkin kita peluk dia, suka dia, seronok dia. Itu juga termasuk dalam rangka menggembirakan hati saudara-saudaramu. Besar pahala tuan-tuan, ya. Baik. Kemudian nak buat baik dengan siapa? Barulah turun kepada anak yatim. Lepas tu barulah orang miskin. Kadang-kadang kita tersilap. Kita dah seminggu batuk tuan-tuan, ya. Belum reda lagi. Kadang kita tersilap, ya. Kita dulukan dengan buat baik kepada anak yatim, buat baik dengan orang miskin,
tapi kita terlepas pandang kepada kaum kerabat kita dan adik-beradik kita sendiri. Ya, kita terlepas. Rajin kita derma, bagi asnaf orang itu begini begitu dan sebagainya, hantar duit kat pusat zakat. Bagus, bukan tak bagus. Tetapi kalau kita mengabaikan ya yang terdekat dengan kita, ahli kita, maka kita itu membuat satu pendekatan yang tersilap. Kena betulkan lah. Ya, kena betulkan. Jadi tetangga, kemudian barulah turun kepada tetangga yang dekat. Tu tajuk kuliah kita hari ni. Ya, tetangga tu selepas apa? Selepas buat baik dengan mak ibu bapa kita, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, baru yang kelima turun kepada berbuat baik dengan jiran-jiran kita. Ya, iaitu sama ada jiran dekat ataupun jiran yang jauh. Jiran dekat tu sebelah rumah, jiran jauh mungkin satu taman dengan kita. Taman apa? Setia Damai, Setia Permai, macam-macam setia lah. Ya, itu kita kenal dia. Jadi kita buat baik dengan mereka ni. Ya. Kemudian rakan sejawat, rakan-rakan kita bekerja satu syarikat, satu ialah pejabat dan sebagainya, kita berbuat baik dengan rakan-rakan sejawat kita, orang-orang musafir dan seterusnya. Dan kemudian Allah tutup di situ dengan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka kepada orang yang sombong, orang yang takabur dan membanggakan diri. Jadi kalau ada sifat-sifat itu pada diri kita, kita usahalah kita buang. Macam mana cara dia? Jangan berkawan dengan orang sombong. Kita pun jadi sombong. Jangan berkawan dengan orang yang suka takabur, cakap besar. Kita pun nama-nama pun jadi orang yang takabur, cakapnya besar, tak ada cakap kecil-kecil. Susah nak minta maaf dan seumpamanya. Dan kalau kita bersahabat dengan orang yang suka membanggakan diri, maka kita pun lama-kelamaan suka juga membanggakan diri kita. Jadi kaedah yang paling mudah adalah janganlah kita bersahabat baik. Bukan kita lari, kita tidaklah bersahabat baik dengan orang yang sombong, orang yang takabur dan membanggakan diri. Baik, huraian ya. Apabila kita amati ayat yang saya bacakan itu dengan saksamanya, kita dapati bahawa pertama sekali Allah memerintahkan manusia supaya beribadat kepadanya. Itu kunci yang pertama sekali. Ya. Ibadat kepada Allah itulah step yang pertama. Kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, tugas kita ialah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah turun perintah Allah berbuat baik sesama manusia. Siapa manusia tu yang disenaraikan tadi? Bapa kita, keluarga kita, anak-anak yatim, dan termasuklah di situ jiran tetangga kita. Jadi jiran tetangga itu termasuk dalam perintah Allah. Mengapa saya katakan perintah Allah? Sebab itu dinyatakan dalam Quran. Ya, Allah beritahu dalam Quran, wal jaril dzil qurba, ya, yang dekat dengan kita ataupun yang jauh daripada kita. Ya, berbuat baik dan memuliakan jiran. Ya, pengarang kitab ini menasihati kita, buatlah baik, muliakanlah jiran, kerana itu adalah perintah agama. Ya. Lepas tu kalau kita tengok hadis yang kita baca dulu, barang siapa beriman kepada Allah, digandingkan juga beriman dengan hari akhirat, hendaklah dia berbuat baik atau memuliakan jirannya. Ya. Jadi sekarang kita dah dapat sini satu ilmu, berbuat baik dan memuliakan jiran adalah perintah agama. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah mempunyai perhatian yang sangat khusus. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril selalu memberi wasiat kepadaku berkenaan masalah jiran tetangga, hingga aku menyangka yang malaikat Jibril akan menetapkan bahawa warisan untuk tetangga, ada bahagian warisan untuk tetangga. Maknanya apa? Jibril ni selalu jumpa Nabi, dia ingatkan Nabi supaya buat baik dengan jiran, bercakap pasal jiran, sehingga Nabi menyangka bahawa jiran itu boleh dapat warisan, mewarisi
harta yang ditinggalkan oleh seseorang itu, ya. Sampai Nabi pergi begitu. Maksudnya Rasulullah menyangka yang malaikat Jibril akan menetapkan bahawa harta waris untuk jiran tetangga, kerana seringnya malaikat Jibril menerangkan hak-hak tetangga yang harus dipenuhi. Sebenarnya Rasulullah dia relatekan, ya, Jibril selalu bercakap dengan aku ni pasal jiran. Jibril ni nak tetapkan satu peraturan ke, nak beritahu aku ke, bahawa jiran ini juga boleh mendapat warisan, ya? Kalau kita tak ada waris, ya, jiran tu boleh dapat bahagian dia. Dalam hadis itu juga disimpulkan bahawa mengganggu atau menyakiti jiran tetangga dilarang dalam agama. Sekarang banyak isu-isu, ya, sama ada kita tak tahu ke, kita jahil ke, kita ikut nafsu ke, wallahu alam. Kerana orang yang tahu dengan sama tahu pun bergaduh. Dan satu masa tu ada kisah dua-dua ni orang hebat, beli tanah lot, berebut pagar, pasal rumput, bergaduh tuan-tuan, ya. Tak payah sebut nama lah, betul jadi sejarah dah, ya. Orang tahu, sebelah ni pun orang yang tahu. Kerana orang ni berpangkat kedudukan tinggi dalam masyarakat, dalam jabatan kerajaan dan sebagainya. Tetapi dalam bab jiran, menyakiti hati. Contoh, dia boleh kucing. Dia boleh kucing. Saya pergi ke rumah satu hamba Allah, saya masuk je rumah dia, bau najis kucing. Kau main busuk lagi. Kata Haji, saya panggil dia Haji, tahan ke? Nak buat macam mana bro? Saya dah tegur dah. Tunjuk kepal ada, dia kata. Ya. Sampai terpaksa saya naikkan tembok tinggi supaya bau najis kucing tu tak menyeberang ke rumah dia. Dia tegur marah, dia tegur marah. Dia diam aje lah. Ya, diam lebih baik. Sebab saya nak duduk sini sampai mati. Kalau saya duduk berkelahi bergaduh, saya nak pindah ke mana? Ya. Hutang rumah pun tak habis lagi dengan bank. Ya, itulah betapa kadang-kadang kita menyakiti jiran kita dengan secara tak sengaja. Itu baru najis kucing. Belum kalau kita bola ayam serama ke, ayam apa ke, ayam tu terbang, dia buang air pula, ya. Apa kata istilahnya tu, najis dia bersepah depan rumah kita. Ditegur, tak boleh, ya. Anda contohnya lah, mengganggu, menyakiti jiran adalah dilarang. Sehingga kan Nabi beritahu kalau kita tanam pokok, ya, kat rumah kita tu, pokok tu naik tinggi, kalau sampai pokok itu menghalang cahaya matahari, tak boleh masuk ke rumah kita, sedai baju pun tak kering, apa pun tak kering, berdosa tuan-tuan. Kalau agak tinggi tu cantaslah potong, ya. Jangan kita suka sejuk, ya, ada bekalan cukup oksigen, karbon dioksida berpusing, tapi dalam masa yang sama kita menghalang cahaya matahari masuk ke jiran kita. Itu Nabi tak bagi macam tu. Jadi kadang kita buat macam tu tak perasan. Kadang kita suka tanam pokok tu besar, rendah, banyak kita perhatikan, mungkin dia tak perasan, jadi kita tegurlah. Sikap menyakiti jiran menunjukkan kurang sempurna iman. Bukan dia tak ada iman, kurang sempurna dia. Jadi kalau kesempurnaan iman itu tandanya antara lain ialah tidak menyakiti jiran. Tindakan seperti itu, apa itu tindakan itu? Menyakiti hati jiran adalah dosa. Dosa tuan-tuan, ya. Dosa yang membawa kepada kecelakaan kepada pelakunya di dunia dan di akhirat. Apa menyebabkan celaka? Tak bertegur sapa, masam muka, kata mengata, perli memperli, macam-macam tu, ya. Lama-lama lawan berlawan masing-masing, ya, masing-masing. Jadi macam mana kita nak dapatkan kedamaian? Sebab itulah Rasulullah berikan ada beberapa KPI kebahagiaan hidup manusia ni. Ada 4 benda tu. Kalau kita dapat 4-4 ni, okeylah, nyamanlah kita. Yang pertama ialah rumah yang lapang. Bukan rumah yang besar, ya, rumah yang lapang. Kita masuk rumah tu sejuk,
Anak beranak, suami isteri, semua tu lapang lah, lapang dada, lapang, ya, taklah sesak, sempit, bergaduh, bertengkar tak habis-habis, rasa sesak nafas. Yang kedua adalah kenderaan yang baik. Dia tidak salah kalau kita beri kenderaan yang baik. Kalau ada duit, berilah yang besar sikit. Kalau ada duit lah. Maknanya kalau kita berjalan jauh, bawa family, dia selesa, ya, taklah bunyi tengah jalan, kejap bateri kong dan sebagainya, selalu diservis lah supaya kenderaan kita kenderaan yang lapang, dan itu memang dituntut dalam Islam, ya. Dan kita jalan jauh, keluar daripada setiap alam ni ke mana-mana lah, pergi menghadap ke Banting ke, menghadap ke Kuala Selangor ke dan sebagainya, dengan jam, dengan apa, kalau kita bermasalah, dah menyusahkan orang, ya. Jadi kenderaan yang lapang. Yang ketiga ialah jiran yang baik. Jiran yang baik itu termasuk dalam KPI yang ditetapkan oleh Rasulullah, tanda-tanda kebahagiaan hidup kita. Pendapat jiran yang baik, Allah, seronok kita tuan-tuan. Memang seronok lah. Dan yang keempat ialah isteri yang solehah. Itu lagi payah tuan-tuan. Isteri cantik banyak. Sekarang ni nak cari perempuan cantik cukup banyak. Alat-alat kosmetik bersepah-sepah jual di kedai-kedai kosmetik, macam-macam jenis. Kalau dulu-dulu jamu, sekarang jamu tak main dah tuan-tuan, ya. Sekarang banyak alat kosmetik yang cantik-cantik tu, tak payah sebutlah apa produk-produknya, ya. Tapi menyebabkan manusia itu menjadi cantik, tapi akhlaknya belum tentu cantik. Yang keluar dari mulut ni itu belum tentu cantik, wajahnya cantik. Tuan-tuan boleh buat hipotesis lah, pergi jumpa perempuan cantik, pergi kedai ke mana-mana, cuba tegur dia jawab okey tak, tapi dari pengalaman kita selalunya macam tak apa okey je. Wajah dia cantik, tapi yang keluar dari mulutnya tak cantik, ya. Keluarlah ayat-ayat daripada kita orang Melayu yang saya dah sebut dalam kuliah lepas. Dia tu mulut aja, hati baik. Salah tuan-tuan. Dia tu macam tu, jangan bimbang lah. Dia tu mulut aja, hati baik. Tidak. Mulut lurus kalau hatinya lurus. Hatinya lurus, mulutnya lurus. Kerana mulut itu adalah cerminan hati dia. Kalau tidak, kita menjadi orang yang berpura-pura. Nak kata munafik tu besar sangat lah. Kita kata, kita turun bawah sikit lah, berpura-pura. Jadi hipokrit. Dia ni betul ke? Dia tu cakap aja, hati baik lah. Kalau dia hatinya tak baik, tak berapa baik, yang keluar dari mulutnya benda-benda yang tidak berapa baik, ya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis daripada Ibnu Mas'ud, ya. Kita kena kenal siapa itu Ibnu Mas'ud, tuan-tuan. Sahabat Nabi yang hebat. Orangnya kecil saja, kecil orangnya, ya. Banyak pesanan-pesanan Ibnu Mas'ud ni. Antara dia, Ibnu Mas'ud pesan pada kita apa? Kalau hatimu tidak tenang, banyakkanlah baca Quran. Itu kata Ibnu Mas'ud. Kalau baca Quran tak tenang juga, dengarlah orang baca Quran. Orang baca Quran kita dengar, jadi bagus. Kita tak tenang jiwa, suruh anak kita baca Quran, best. Atau isteri kita baca Quran, jadi kita pun tenang. Kalau baca Quran tak tenang, dengan orang baca Quran pun tak tenang, kamu datanglah ke majlis-majlis ilmu di mana Quran itu ditadabbur isinya. Datanglah baca ilmu. Ayat Quran itu dibaca, dikupas, ya, ditadabbur isinya oleh para ustaz, para asatizah kita tenang. Jadi kalau tiga-tiga itu tak tenang, baca Quran tak ada tenang, dengan orang baca pun tak ada tenang, tak ada mari, datang majlis ilmu pun juga tak ada mari. Apa kata Ibnu Mas'ud? Mana hati kau tu dah rosak. Mintalah pada Allah hati yang baru. Banyakkanlah bertaubat. Kalau ada duit rezeki, pergilah buat umrah ke. Ya, taubat banyak-banyak. Ya Allah, gantikanlah hatiku dengan hati yang baru, ya Allah. Hatiku hati yang marid, hati apa? Hati yang sakit. Aku nak hati yang qalbun salim, hati yang sehat. Apa tanda-tanda hati yang sehat? Bila diajak pada kebaikan, jom, laju je dia. Jom dengar kuliah, jom. Jom kita ziarah, tengok si fulan tu sakit, jom. Itu tanda hati yang sehat.
Kalau hati berpenyakit, kau je lah pergi salam dengan Pak Imam. Pergi salam pula dengan Pak Imam, tuan-tuan ya. Kau imam kenal kita. Kalau kita jarang pergi masjid, pergi surau, imam tak kenal kita. Siapa? Halim. Contohlah, sorry lah kau ada nama Halim sini. Halim mana? Imam tahu, saya tahu. Halim yang nyanyi lagu tu kata. Tu imam suka lawak lah tu ya. Jadi itulah keadaan tuan-tuan, hati yang sakit. Kemudian Ibnu Mas'ud ni, saya nak terangkan sikit lah supaya tuan-tuan boleh kenal sahabat yang hebat ni. Satu ketika Ibnu Mas'ud ni berada dengan Rasulullah dan para sahabat, dia panjat satu pokok. Ketika itu angin tiup cukup kencang ya. Taulah dekat padang pasir ni, kat area Mekah Madinah tu, bila angin kuat tu, siapa dah pergi haji ke umrah tahu dah sendiri ya, bila angin kuat tu memang kuat betul lah. Jadi terselaklah jubah Ibnu Mas'ud. Nampaklah betis dia kecil je, betis dia, keting dia kecil je. Jadi sahabat-sahabat situ ketawakan dia. Kalau ayat kita lah, keting bersatu je, sana je. Contoh lah, ni contoh ya. Kita bukan nak menghina sahabat. Dia perli kawan-kawan dia sendiri, dia ketawakan. Nabi ada kat situ. Nabi tegur para sahabat, jangan kamu memperkecilkan keting kaki Ibnu Mas'ud yang kecil itu. Kalau ditimbang dia tu, keting tu, badan dia, kaki dia tu yang kecil tu, kalau ditimbang lebih berat daripada bukit Uhud. Wow, macam mana tuan-tuan? Maka dikupaslah oleh para alim ulama benda yang boleh memberatkan timbangan amal. Antaranya ialah berat badan. Berat badan tu bukan berat badan kita berapa kilo. Badan kita tu boleh memberatkan timbangan amal. Kerana apa? Badan kita itu kita gunakan untuk berbakti, beribadat kepada Allah, datang ke rumah Allah, datang ke rumah ibu bapa kita, ziarah orang sakit, buat kebajikan. Jadi tenaga yang Allah beri kepada kita tu, kita gunakan sepenuhnya. Jasad kita itu nanti boleh ditimbang berat, tuan-tuan. Tapi kalau kita duduk relax, makin gemuk, ditimbang ringan. Patut aku berat ni timbang ni. Timbang dekat dunia 95 kilo, takkan sampai sana 9.5 kilo je. Kerana badanmu itu kau gunakan untuk berehat, relax ya. Tu berat badan. Ada 3-4 benda lah. Yang kedua, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia juga boleh memberatkan timbangan amal ya, timbangan badan kita. Kemudian zikrullah ya. Jadi kita buatlah 3 benda tu, insya-Allah nanti bila kita ditimbang amalan kita pada hari akhirat nanti, beratlah timbangan kita ya. Kalau berat timbangan dengan rahmat dan kasih sayang Allah, insya-Allah syurgalah tempat kita. Baik, jadi balik pada tadi, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis daripada Ibnu Mas'ud. Jadi satu ketika ditanya, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Sahabat ni suka bertanya dengan Nabi. Maka Rasulullah pun menjawab, menyekutukan Allah. Syirik maknanya. Tu memang kalau dah syirik, habislah tuan-tuan, dosa yang tak terampun ya, iaitu syirik kepada Allah. Kemudian apa lagi? Lepas syirik apa lagi ya Rasulullah? Sudah Rasulullah menjawab, apabila kamu berzina dengan isteri tetangga kamu. Pelik tuan-tuan. Saya ada kenalan saya lah, duduk di satu kawasan pertempatan, tak apa sebut pertempatan apalah ya. Dia kata tempat dia duduk tu, kes lelaki mengendap isteri orang tu biasa. Berzina tu pandai-pandai lah. Pandai makan, pandai sorok lah. Jadi maknanya benda tu berlaku ya. Benda tu berlaku. Jadi Nabi beritahu, selepas menyekutukan Allah, apalagi? Jawab Nabi, ialah kamu berzina dengan isteri tetangga kamu.
Jadi perempuan-perempuan yang datang kuliah malam ni, janganlah pakai baju kelawar, sidai baju disidai, tapi yang dalam ni tak maaf lah yang dalam ni pun nampak pula. Yang depan suami tu baru mati bini dia, contoh intai boleh tahan ni, dia pun mengendap, macam-macam boleh berlaku, ya. Itu juga perkara yang dosa besar, iaitu pertama menyekutukan Allah. Berzina tu dah dosa besar. Kemudian dia berzina pula dengan isteri tetangga dia, isteri jiran dia. Kemudian ditanya lagi, Rasulullah beritahu, demi Allah, keimanan seseorang belum sempurna. Nabi cakap lagi, keimanan seseorang belum sempurna. Nabi beritahu lagi, keimanan seseorang belum sempurna. 3 kali Nabi ulang. Nabi ulang 3 kali. Macam ni Abu Darda tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, berikan aku satu amalan yang aku boleh masuk syurga. Nabi beritahu Abu Darda, la taghdab. Nabi ulang 3 kali, la taghdab. Maknanya apa? Jangan marah. Piramli pun dengar, jangan marah, nanti kena jual. Ada filem tuan-tuan, ulang 3 kali. Jangan marah. Ini pun begitu. Iman belum sempurna, keimanan belum sempurna, keimanan belum sempurna. Kemudian ditanya oleh sahabat pada Nabi, wahai Rasulullah, siapa itu orang yang iman belum sempurna itu? Siapa? Tuan ulang 3 kali tu. Nabi jawab, orang yang tetangganya tidak terhindar dari perbuatan-perbuatan buruknya. Dia suka buat benda-benda yang buruk kepada tetangga dia. Hati-hati tuan-tuan, kadang-kadang kita ada anak bujang, anak lelaki dan sebagainya, rem motor tengah-tengah malam, kornat repair motor, budak-budak muda kan, pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi. Kadang-kadang jiran tu dia pandai juga, dia buat batuk je. Dia tak pandai-pandai, tak boleh baca, ya, tak boleh baca orang. Jadi janganlah sampai kita berkelakuan buruk, memberi kesan kepada tetangga kita. Buang sampah, bising, ya, parking sesuka hati. Kalau nak parking tu minta izin lah. Katalah kita nak buat majlis ke, nak buat apa-apalah, kita bagi tahu jiran. Ya, kita kan biasa ada WhatsApp group kan dalam taman tu. Besok saya akan buat family gathering, adik-adik saya berkumpul, minta tumpah lah laluan jiran gini sekian-sekian, antara pukul 8 hingga pukul 9 malam. Dia jawab lah, ok, no problem. Dia beritahu, jangan tiba-tiba je parking, orang tu nak keluar dah tak boleh keluar, ya. Itulah keadaan-keadaannya. Jangan kita berbuat begitu pada kawan-kawan kita, ya. Abu Hurairah meriwayatkan. Abu Hurairah juga sahabat hebat tuan-tuan, ya. Siapa dia? Saya nak kenalkan tuan-tuan dengan sahabat Nabi ni, Abu Hurairah ni. Abu Hurairah ni satu hari dia pergi ke pasar di kota Madinah, ya. Dia nampak para sahabat sibuk membeli belah dekat pasar tu, beli itu pasar kan. Kemudian apa kata Abu Hurairah? Korang ni lepas beli barang ni datang ke masjid, jangan lama sangat sibuk di pasar ni. Di masjid itu khazanah Nabi sedang diagih-agihkan. Kalau kat Malaysia ni macam-macam lah, ya. Bagi tu, bagi ni, bagi tu. Kadang ketua kampung bagi, kadang YB bagi, ikutlah mana-mana lah, ya. Kerajaan bagi, PBT bagi. Dia contoh, ya. Datanglah ke masjid, ya, Masjid Nabawi, khazanah Nabi sedang diagih-agih. Khazanah apa? Minyak ke, beras ke, gula ke, baju ke. Jadi sahabat-sahabat ni terus berebut, berbondong-bondong, pergilah ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Masuk tak ada pun bagi kurma ke, bagi apa-apa tak ada. Wahai Abu Hurairah, mana dia? Apa yang khazanah Nabi yang sedang diagihkan? Tak ada pun.
Apa kata Abu Hurairah? Kau tengok dalam tu, ada satu halaqah, satu perhimpunan orang baca Quran. Situ ada satu halaqah orang sedang membaca hadis. Situ ada halaqah orang sedang berguru, membaca kitab dan sebagainya. Itulah khazanah Rasulullah. Jadi sekarang ni saya bercakap ni, saya sedang mengagihkan khazanah Nabi. Hebat tuan-tuan. Jadi ambillah khazanah Rasulullah ni. Apa khazanah Nabi? Akhlak yang baik. Apa lagi khazanah Nabi? Jangan menyakitkan hati jiran. Apa lagi khazanah Nabi? Jangan mensyirikkan Allah, yang kita baca dalam kitab ni tadi. Jadi tuan-tuan datang ke rumah Allah ni bertuah sebenarnya, kerana saya atau lepas ni mungkin ada ustaz-ustaz lain mengagih-agihkan khazanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapat khazanah, kita kaya, ada duit, ada barang. Tapi kalau kita dapat khazanah Nabi, kita kaya iman, takwa kita meningkat, kesediaan kita beribadat makin naik. Nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, khazanah itu akan memberatkan timbangan amal kita dan merupakan tiket kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ke? Jelas ya? Macam mengajar budak sekolah pula tuan-tuan. Ya. Saya kalau mengajar kat universiti, kadang pelajar depan saya budak-budak PhD tu. Ya, saya ajar macam budak-budak je. Dia nak bagi faham, nak bagi faham. Baik, Abu Hurairah meriwayatkan, Abu Hurairah, patut kita habiskanlah atau nisyak ditanya mengenai perempuan yang rajin solat malam dan berpuasa pada siangnya, namun mulutnya lancang, bukan lancang pahang lancang mulut hingga menyakiti hati jiran dia. Ya Rasulullah, orang perempuan tu bagus. Sebenarnya orang perempuan ni buat ibadat dia lebih rajin tuan daripada orang lelaki. Tak, saya cek perempuan tu ada tasbih banyak tu. Orang lelaki relax, dia pakai jari je. Subhanallah. Yang orang perempuan tu dengan tuk 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 tuk. Macam-macam kan. Sekarang lagi yang elektronik tu macam-macam. Ya. Kadang kita tegur, kenapa pakai tu? Senang nak bilang. Tak apalah, itu tak ada masalah. Inilah keadaannya. Perempuan ini, dia Abu Hurairah ni beritahu daripada Rasulullah, ditanya mengenai perempuan yang rajin solat malam dan berpuasa pada siangnya, namun mulutnya lancang sehingga menyakiti hati jiran dia. Baginda bersabda, tidak ada kebaikan pada perempuan itu. Kau solat malam ke, kau baca Quran ke, kau banyak zikir ke, tapi kalau mulut kau lancang, hati jiran kau tu sakit, Nabi kata tidak ada kebaikan pada dirimu. Kosong. Berat tuan-tuan. Ya main. Kemudian Nabi kata apa? Dia masuk neraka. Malam tahajud, baca Quran, banyak zikir, siang puasa sunat, tapi menyakiti hati jiran, Nabi beritahu dia masuk neraka. Kemudian Nabi ditanya lagi, satu perempuan ni Rasulullah rajin solat, berpuasa pada bulan Ramadan, suka bersedekah, tetapi mulutnya tidak menyakiti jiran dia. Kita balik hadis tadi tuan-tuan, taklah berkata yang baik-baik ataupun diam. Jadi perempuan ni dia buat semua kebajikan, tapi dalam masa yang sama dia menjaga mulutnya tidak menyakiti jiran dia. Maka baginda beritahu dia berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Jadi benda ni kita kena hati-hati dah tuan-tuan, supaya kita tak termasuk dalam perbuatan yang sia-sia. Kecewa tuan-tuan, bukan senang nak puasa, bukan senang nak bangun malam, bukan mudah nak baca Quran, susah ibadat ni, kadang kita nak paksa diri kita, tapi secara tak sedar
mulut kita ni kalau ikut dalam kitab ni lancang menyakiti hati jiran. Out. Ni Nabi beritahu dia masuk neraka. Jadi balik ni beritahulah isteri atau isteri-isteri masing-masing. Isfor tak ada isteri saja kan, just 3 only, not more than 3. Ya, ya. Kalau 4 dia keluar hazard tu, keluar warning dia, panas rumah tu, ya, hazard keluar. Jadi itulah, balik kita beritahu dengan ahli keluarga kita, banyakkan bersabarlah. Kalau kita tegur dia nak melawan juga, sabarlah. Kalau tak sabar juga, kalau boleh pindah, pindahlah. Kalau boleh pindah, pindah. Kalau tak mampu, tak ada kemampuan, sabar sajalah, ya. Jadi saya kira sekarang itu saja 8.45 masuk waktu isyak, ya. Saya boleh buat rumusan di sini bahawa Allah beri kita banyak KPI situ. Yang pertama, beribadat kepada Allah, kemudian buat baiklah kepada manusia. Siapa dia manusia itu? Ibu bapa kita turutnya, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan jiran tetangga. Jiran tetangga itu termasuk dalam perintah Allah supaya kita berbuat baik, dan termasuk dalam lingkungan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala. Dapat pahala, tuan-tuan. Senyum dengan jiran mana dapat pahala. Just say pun dapat pahala, ya. Kita kena betulkan konsep pahala tu. Dan sendiri itu ibadat khusus, solat lah, baca Quran lah, puasa itu secara khusus. Tapi benda-benda yang muamalah kita, hubungan kita sesama manusia itu, banyak ruang yang kita boleh mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaranya ialah tidak menyakiti jiran kita, ya. Saya rasa sekarang itu saja pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan hazanah Nabi yang saya sampaikan ini tuan-tuan campurlah, bawa balik, ya. Kongsi-kongsilah, kongsi kongsi info ni dengan ahli keluarga masing-masing. Tuan-tuan akan dapat ilmu yang bermanfaat yang disampaikan kepada ahli keluarga kita, dan itu nanti menjadi amal soleh yang berkekalan sebagai teman kita di dalam kubur. Tak mesti tuan-tuan duduk sini dapat ilmu, dapat info hazanah Nabi ni, balik beritahu anak kita, isteri kita, kawan-kawan kita, dan dia beramal dengan nasihat yang kita bagi tu. So kita mati, kita dapat apa dia dikatakan ilmu yang bermanfaat, menjadi teman kita di alam barzah, alam yang sempit, alam yang gelap, rumah cacing dan rumah kala jengking dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.